Dia kahwin dengan jin dulu. Kalau yang ni perempuan, siapa wali dah? Siapa yang akan nikah dengan jin tu? Kalau dia akadkan nikah diri dia, itu style Syiah tu, Muta'ah tu, zina tu. Berkahwin, istilah berkahwin tu je. Itu lah. Kalau sikit zaman lah ni tu yang ada pahaman sesat macam tu, Arkam tu, isteri Balu Abuya Asy'ari. Dia kata Abuya ni sebenarnya tak mati. Dia sedang berada alam ghaib. Dan ada waktu-waktu tertentu Buya ni akan balik dan melakukan hubungan intim dengan dia, dengan secara batin, dengan secara ghaib. Gila kan? Tuan-tuan tolong jawab untuk saya boleh tak? Siapa tu? Jin. Dia kata bukan jin, Buya. Dia panggil Buya. Abuya. Dia kata Buya dah. Dan kalau ikut saya tengok Arkam lah, geng-geng dia ni, dia orang memang banyak bersahabat dengan jin. Pasal memang Buya Asy'ari ni, dia masa dia hidup dulu pun, memang kadang-kadang dia ni dilihat di beberapa tempat dalam satu masa. Kadang hantar pergi airport untuk pergi Australia. Kat airport ada satu. Bila sampai Australia, tengok kat rumah ada satu. Kat Kedah ada satu. Kat Terengganu ada satu. Satu cawangan kat mereka pun ada seorang lagi. Wah, dia kata ni wali, keramat orang Ta'ala beri. Tak ada jin. Pasal mustahil, tukar akal tu. Mustahil manusia yang satu dalam masa yang sama boleh berada di tempat yang berbeza. Tak. Dia mesti klon dia. Dan klon tu bukan betul state, jin. Jin. Kalau dia pergi bergerak tak ada. Ni bukan bergerak, serentak. Serentak mustahil. Allah Ta'ala takkan jadi yang macam tu. Dan apa tu? Keramat dia. Dengan keramat. Jin. Dia masa dia hidup lagi ada jin lah. Kalau ada sahabat-sahabat saya yang memang rapat dengan geng-geng pimpinan Arkam dulu lah. Adalah kenalan saya yang macam tu. Dia memang kata, ada antaranya yang pernah cerita tu, kawan saya ni, kawan dia seorang tu memang driver Abuya Asy'ari. Dia hantar ke airport, balik rumah. Kerana orang rumah dia kenal, bini dia esok pagi mandi wajib. Mandi junub. Suami naik kata bang ke Australia, bini kat rumah mandi junub. Aduh, nak sebut gini, siapa dah tidak buat hubungan intim tu? Jin dari segi, ya, jin. Dia orang duk sangka wali lah, roh lah. Tak, itu adalah penipuan yang dia tak faham dalam akidah. Begitu juga kalau katalah macam ni. Katalah kau ibu, itu suami meninggal, selang seminggu, itu orang ketuk pintu malam-malam. Assalamualaikum. Suara macam abang. Macam abang je sama ni dah. Waalaikumsalam. Abang balik? Abang balik? Ya, saya balik. Terkenang kat dinda. Siapa ni? Sayalah roh. Sayalah roh. Sayalah roh. Jasad saya dikubur, tapi roh saya balik untuk melihat isteri saya. Oh, boleh tu abang. Kau ada terpelengok lah. Kalau dia tak pernah ngaji akidah, memang dia pening. Sagi katalah, sagi kawan tu ajak tidur dengan abang lah. Dengar tu kan, kalau ada kaum ibu macam tu lah, terajak lah. Jin tu. Dan biasanya benda-benda macam tu takkan berlaku melainkan si mati ada hubungan. Selalunya dia ada hubungan jin. Maksudnya jin dia bukan saja-saja dia berani-berani nak menyerupa gitu. Dia pun takut dengan kita tau. Dengar. Jin pun takut dengan kita tau. Kita tu takut ke dia. Dia pun takut kat kita. Pasal dia tak tahu kita punya skill. Macam mana kita tengok ular, siapa takut siapa? Dia pun takut kat kita. Kalau bertemu je lah kat hutan, dua-dua lari. Satu gambar ni walaupun ulang tu besar, tapi kalau dah terpaksa beradab lah. Jin pun macam tu sebenarnya. Kalau terpaksa beradab, dia beradab. Jadi macam mana dia boleh berani masuk rumah? Dia tahu, pasal dia dah biasa main rumah. Dia dah tahu macam mana suami dia boleh tiru macam ni, rupa, bercakap, pergaulan. Pernah bersahabat satu boleh main. Sikitlah macam tu. Tapi dia kata antara benda-benda yang berlaku kalau jenis orang yang bersahabat dengan jin ni, macam tu, itu yang ulama kita larang bersahabat dengan jin tu. Pula tu kalau sebut macam isu soal tadi, orang perempuan ni didakwa dia kahwin dengan suami dia jin.
Boleh jadi tak entah-entah yang pakai dia tu bukan suami dia, tapi jin lain yang menyerupa diri dengan suami dia. Boleh jadi tu. Satu ulama kita mengharamkan tu. Nak sebut dari segi ada ulama yang mengharam kan. Satu Tok Sadu gedi-gedi lah kahwin dengan bunian, dengan jin. Cari lawan lain. Banyak lagi, bersepah-sepah lagi. Buh yang pasal. Kira saya jawab soalan tu. Habis sikit lagi tu. Banyak aduda lagi. Maka kata dia, inilah cerita yang karut macam ni. Ini yang kata sampai berzina kena azab ni adalah cerita oleh Yahudi. Baik. Yang sebenarnya bukan begitu. Yang bukan begitu tu macam mana? Mustahil ada zina tu. Tapi dari segi kata mengajar sihir, turun bumi, ya. Nama dia malaikat Harut dan Marut, ya, betul-betul. Siap. Dan kata setengah ulama, Harut dan Marut itu manusia, maka dinamakan malaikat kerana solehnya. Yang ni disikit ambil, dinukilkan satu pendapat ulama tentang Harut Marut ni. Baik, macam ni. Dia kata apa? Kata kata setengah ulama, sebagian ulama, dan pendapat ni dhaif. Dia kata Harut dan Marut itu manusia. Jadi pendapat ni dhaif. Kalau ikut dalam Quran, kalau tengok lafaz tu sendiri, wa ma unzila alal malakain. Malakain tu malaikat lah. Masyhur dengan kaedah di Sunnah wal Jamaah, ulama kita mensyarahkan Harut dan Marut ni ialah malaikat. Macam mana pun ada ulama kata Harut dan Marut ni bukan malaikat. Harut dan Marut ni ialah manusia. Kalau manusia, kenapa dalam Quran sebut malakain? Dua malaikat. Tu alasan sikit ni beri. Harut dan Marut ni ialah manusia, dinamakan malaikat kerana solehnya. Maksudnya orang lelaki Harut dan Marut ni soleh. Macam mana pun, pendapat yang mengatakan Harut dan Marut ni manusia, dan dua manusia ni soleh, kerana solehnya dia itu, maka kerana itulah dipanggil dan disebut dengan Quran dengan sebut malakain, dua malaikat, sedangkan dia manusia. Tentu ya kalau ikut dia yang sebut. Ada pun cerita zina tu sepak. Macam dia pun cerita yang kedua ni pejam macam pun tak apa. Kalau ikut kaedah ahli sunnah wal jamaah yang asal sebut, Harut dan Marut ialah dua malaikat. Memang kerja dia ajar sihir. Siap. Selesai. Bermula malaikat itu amat banyak, tiada kita ketahui. InsyaAllah kita sambung tu. Wallahualam. Baik pada orang Ta'ala. Silap salah kata pasal saya dengar tu silapan dengan saya. Kenapa soalan kalau ada sekitar dengan apa kita bincang ni, kita mula masuk bab malaikat kali kot ni. Ada soal? Ya. Sila dulu. Ya. Air yang kita tahu tu ada yang kalau kita kaji saintifik tadi ada oksigen dengan hidrogen. Angin kan ada macam tekanan tinggi. Api panas sejuk. Cahaya daripada keluar daripada perhubungan positif negatif yang berlaku mengeluarkan cahaya dan daripada tanah kita tahu ni lah. Yang saya nak tanya sekarang ni, malaikat tu daripada cahaya, adakah asal daripada api? Adakah asalnya daripada api? Yang mengeluarkan cahaya. Oh, tak. Malaikat cahaya ialah cahaya. Dia bukan daripada api. Macam mana? Ni, lampu kita ni, cahaya, api ke? Daripada adanya mentol, adanya Cahaya tu. Tapi kalau ikut orang tak panggil api tu. Macam mana pun kalau atas bab akidah tu tanya malaikat tu, adakah cahaya malaikat tu daripada api? Tak. Tidak. Atas jawapan mudah tu tidak. Pasal cahaya ialah cahaya, api ialah api. Kalau sikit dengan kejadian tu, tanah, api dan cahaya, kejadian tanah dengan api dengan cahaya tu, tanah adalah paling kasar, diikuti seterusnya. Satulah, malaikat boleh nampak semua, tapi kita boleh hanya kita nampak kita ya. Pasal disebab halusnya kejadian. Itu latif tu. Jin tak nampak malaikat, tapi malaikat nampak jin dan manusia. Satu dia lain hakikat.
Cuma apakah realiti nur itu? Tak pernah ditaklif oleh ulama kepada kita untuk kita membahaskannya. Cukup dengan kata dia ialah min nur. Khuliqa min nurin. Cuma adakah nur itu daripada api? Tak. Sebut nur dia sudah. Itu kot. Ya? Iblis. Iblis adalah jin. Wa kana minal jin. Quran. Wa kana minal jin. Iblis adalah daripada golongan jin. Iblis adalah jin. Bahkan Iblis dikenali sebagai Abul Jan. Maksudnya bapa bagi golongan jin. Macam mana kita, asal kejadian manusia adalah daripada Adam. Asal usul kejadian jin adalah daripada Iblis. Iblis. Ya. Oh. Oh tu bagus soalan tu. Di atas ayat Quran yang kata wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Faham sekali lalu perintah sujud tu pada malaikat iblis, jadi seolah-olah iblis ni adalah malaikat. Tak. Itu kaedah main akal tu. Kaedah bahasa tak support. Macam mana pun sikit kalau selesai tu. Kalau tengok baris tu, sebelum baris tu bahasa malaikat tu usjudu li Adam, berilah penghormatan kepada Nabi Adam. Walaupun wa iz qulna lil malaikah, termasuk ada malaikat itu adalah jin. Dan kaedah Arab bila disebut malaikah pasal dia ramai, maka ayat itu adalah lebih dikhusus pada golongan ramai. Yang jin yang sikit ni tenggelam di atas ramainya malaikat. Jadi sebab itulah diguna lapan malaikat. Jadi walaupun dalam kalangan malaikat itu ada jin. Itu kot nak sebut kaedah bahasa sikit tu. Macam mana kalau kita sebut dari segi kaedah bahasa Arab tu, ada lelaki ada perempuan. Sepatutnya kalau lelaki dia assalamualaikum. Kalau perempuan assalamualaikunna. Nak sebut kum ke kunna? Kum. Pasal apa? Dah ada lelaki perempuan nak sebut. Itu memang kaedah bahasa. Itu satu. Begitu juga kaedah bahasa dari sudut istisna di belakang itu. Fasajadu illa iblis. Illa iblisa. Dibaca dengan baris atas. Illa iblisa abawas takbar. Illa iblisa. Dibaca dengan baris atas. Bila baca baris atas, istisna daripada malaikah tu, dia adalah istisna yang mustasna adalah lain daripada mustasna minhu, yang dipanggil istisna munqati'. Saya sebut bahasa tu aku tak support. Aku tak faham. Macam mana pun kalau tengok ayat Quran lain, Quran sebut macam ni. Pasal tu ayat Quran sekali lalu tengok dengan malaikat tu. Ada ayat Quran terang-terang sebut wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Adalah iblis fa kana minal jin, dia daripada jin. Okey, siap. Hurai lagu mana pun, kalau katalah nak bagi hurai kat malaikat tu, kalau kata dia masuk malaikat pasal dengan perintah tu, ada ayat lain kena tengok juga untuk memberi huraian tu. Jadi ada ayat lain, kenapa ayat tu? Wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Surah mana kena tengok indeks Quran. Tapi dia adalah jin. Sebut iblis adalah jin. Iblis adalah jin, bukan malaikat. Lain. Ya. Dia adalah direct daripada Allah atau melalui malaikat ataupun melalui karomah yang diberi kepada malaikat, diberi pada wali, adakah dia direct pada Allah Ta'ala ataupun melalui malaikat? Itu benda yang kita tak tahu. Wallahu alam. Tapi memang karomah ni, dia satu kemuliaan yang Allah Ta'ala beri, satu benda luar biasa pada orang yang statusnya wali lah. Ada bab nanti jumpa InsyaAllah bab tu. Cuma adakah direct Allah Ta'ala bagi secara langsung, atau dengan Allah Ta'ala hantarkan malaikat untuk melaksanakannya? Itu ada benda yang di luar keupayaan kita untuk spek kan. Ini adakah direct ataupun melalui siapa-siapa. Itu bukan kerja kita. Macam mana pun kena pastikan memang dia adakah dia karamah ataupun dia adalah jin. Itu je kan. Itu yang kalau sebut tadi, Abu Ya ada banyak tempat dalam satu masa. Karamah ke jin? Jin. Macam orang nak jual ubat tu.
Dia boleh iris tuan, dia ambil barang tuan, tuan tak percaya. Iris dengan saya. Biiznillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya yakin pisau tak boleh mudarat, api tak boleh mudarat. Ambil tuan, iris. Tak luka. Karamah ke? Jin. Bukan karamah ke tu? Bukan sihir eh? Sihir, jin. Dua. Karamah. Tengok pusat duduk luar. Semayang pun tak. Kalau Sabit nak cerita benda-benda tu, nak tunjuk akidah, bukan dia ajar dengan kaedah macam tu. Tak ada ulama-ulama kita ajar kaedah-kaedah dengan nak uji yakin pada Allah Ta'ala dengan ambil barang tetap badan. Tak pernah Nabi-Nabi Rasul ajar macam tu. Tak ada. Itu ke, sebab bab macam tu, orang kita banyak terkecoh dari segi ayat-ayat yang kadang-kadang seolah-olah nak mempromosikan karamah dan benda-benda pelik luar biasa, tapi sebenarnya dia bersahabat dengan jin dan sihir. Hukum bersahabat dengan jin, masyhur ulama sebut haram. Bersahabat sampai tahapnya meminta pertolongan, itu ialah haram paling besar. Dan orang macam ni, saya hidup mengaji dulu tu, Tok Guru dulu sebut, orang yang memang minta pertolongan dengan jin, dia akan terhijab daripada merasakan pertolongan yang dia dapat daripada Allah Ta'ala. Pasal dia akan rasa pertolongan tu daripada jin. Kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah, haram kita memohon pertolongan ghaib, melainkan hanya minta pada Allah Ta'ala. Ingat ayat tu. Haram mohon pertolongan ghaib, melainkan hanya boleh minta pada Allah Ta'ala sahaja. Hatta minta kat Nabi tak boleh. Ya Rasulullah, bantulah kami. Tak. Kalau ada pun, dia ada bahas khas tu dalam bab ilmu tarikat. Bab istighasah, yang lafaz dia macam tu, tapi wajib i'tiqad bahawasanya kita mohon tu adalah ke Allah Ta'ala. Sebut ya Rasulullah tu atas jalan tawasul. Ya Rasulullah, tolonglah kami. Maksudnya minta Allah tolong kami, tapi sebut Rasulullah. Ada bab yang memang kena ngaji lewat tu. Tak faham kalau nanti dia akan rasa bahawasanya dia minta ke Rasulullah, apatah lagi minta ke Jibril, Mikail pun ada. Pasal ada kadang-kadang orang berubat, kadang ustaz-ustaz ni dia doa macam ni, ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, ya Munkar, ya Nakir, unsurna alal qaumil kafirin, tolonglah kami atas kaum kafir. Dia minta tolong kat siapa? Oh tu Jibril, Mikail tu. Haram memohon pertolongan ghaib, melainkan hanya pada Allah Ta'ala. Satu antara ghaib itu, ke Nabi tak boleh, ke Rasul Nabi tak boleh, Rasul tak boleh, ke malaikat tak boleh, apatah lagi ke jin. Oh, lagi tak boleh. Satu ada masalah apa, nanti saya panggil sahabat saya. Panggil sahabat datang. Lagi sahabat duduk sebelah, sembang. Sahabat datang. Ada masalah apa? Nanti saya dia beritahu. Dia duduk conversation dua orang. Saya dia bagi tahu orang ni. Ada orang tak nampak, tapi dia nampak. Hak tu adalah kaedah salah. Dan kaedah bersahabat yang dia boleh hijabkan kita dengan Allah Ta'ala. Sikit saya nak sebut tu tentang hijab tu. Satu, kalau kata orang bersahabat dengan jin ni, biasanya dia akan terhijab daripada berasa Allah Ta'ala. Pasal apa-apa pertolongan ghaib, dia akan berasa bahawasanya yang melindungi dia adalah jin dia, sahabat dia. Katalah kita buat misal, kita parking kereta, tiba-tiba pokok kelapa tumbang, tak kena kereta. Kita yang tak ada sahabat dengan jin apa ni, kita kata apa? Alhamdulillah, Allah pelihara kita, sebaiklah tak kena kereta. Alhamdulillah, tak ada kata apa. Alhamdulillah. Orang yang ada sahabat dengan jin, tuan-tuan agak-agak dia kata apa? Ya. Ini dia tolong ni. Kalau tak kena dah kereta ni, dia lah tolong. Dia tu siapa? Jin dia. Kalau jin tu tak ada, habis kita. Hijab, dia tak pergi ke orang Ta'ala. Kita macam mana? Orang Ta'ala tu, direct tu, tak ada siapa-siapa lah. Yang ni bala orang yang bersahabat dengan jin. Apa-apa sikit minta jin. Apa-apa sikit minta jin. Orang pukul sikit minta ke jin. Orang apa-apa minta ke jin. Ada pula. Kita apa-apa pun minta orang Ta'ala. Itu kot. Allah. Rumah kosong kita buat kenduri dengan baca Al-Quran. Bolehkah jin itu keluar? Oh. Jin ni dia nak keluar tak keluar, tengok dia minat tak minat rumah tu. Kalau rumah kosong dia nak keluar tak keluar ni, kalau
Kalau saya ngaji tuan-tuan, Tok Guru dia buat misal mudah tentang jin keluar tu. Jin nak keluar ni macam kucing yang dah biasa duduk dalam rumah kita. Kita buang ni balik tak? Macam tu kan. Nak simple lah. Jin dah duduk rumah kosong lama, dah jadi stesen dia. Takat baca Yasin sekali, takat buat doa tahlil, dia keluar lah Sat. Lagi masuk balik. Kalau orang duduk dalam tu pun, lagi mula dia kacau macam-macam. Macam mana pun mesti ke dia keluar. Dia keluar tak keluar, tengok siapa duduk. Kalau yang duduk tu kuat dengan akidah, amalan baik, InsyaAllah dia akan keluar. Tapi itulah, biasanya kalau yang degil, yang dia dah syok duduk situ, susah nak keluar. Susah nak keluar kan. Macam mana pun, macam mana nak berubat tu, jangan tanya saya. Macam mana nak pergi keluar. Pasal yang ni ada Darushifa punya minta bantuan kat dia. Hak tu pasal tengok antara kaedah-kaedah perubatan Islam yang duk lihat lah, masih lagi terjamin dari segi memelihara hukum syarak. Yang lain tu kadang-kadang meragukan juga. Tapi Darushifa ni memang betul-betul clear punya. Yang dia memang kalau betul-betul original Darushifa punya, yang sepanjang saya duk tengok memang biasanya tak ada masalah. Selalunya yang ada masalah macam mana? Yang dia sebelum ni dah belajar yang lain punya, lepas tu dia celup sikit yang Darushifa, lepas tu dia combine tu, dia kata kami Darushifa. Ni masalah. Macam mana pun nak sebut, kalau ada gangguan macam tu, atas kata adakah dengan baca Quran jin boleh keluar, dia keluar Sat. Tapi kalau kata memang tak ada gangguan, tak ada lah. Pasal tak semua jin akan duduk rumah kosong. Dan jangan kata jin ni, kalau ikut jangan kata rumah kosong, dalam orang pun ada yang dia duduk, dia tak boleh keluar. Sikit lah macam tu. Jadi atas kata boleh keluar tak keluar, kaedah kita betulkan akidah, amalan jaga dia elok. Nak tidur apa-apa ada amalan-amalan macam tu, nak sebut tu pun take time sikit. Tapi nak kata kalau siapa ada masalah, memang kena ada amalan tertentu yang dia kena lebih kuat amalan berbanding dengan orang lain. Kalau saya sebut tadi, rumah kita yang kucing dah biasa masuk, ataupun kalau tak kucing pun, rumah kita memang duduk tepi hutan, memang ular selalu masuk. Ular dengan kala, dengan lipan selalu masuk. Macam mana? Bersedia je lah. Kayu lah, apalah. Nak pun tutup lorong-lorong dia. Itu kaedah kita sebut dengan binatang yang berbisa gitu. Itu rumah pun, kalau rumah kita ni selalu kena gangguan, macam mana? Bersedialah, kita kena berwaspada lebih daripada orang yang tak pernah kena gangguan. Dia punya ayat macam tu. Kalau rumah kita, gajah pun tak masuk. Bohbi lah bahasa gajah. Nyamuk pun tak apa nak masuk. Rumah orang, ya Allah, habis dengan ular, orang kala jekin. Masuk. Dia kena buat macam-macam persediaan. Yang tu kot sikit bandingan. Ni sebab apa yang kita kena bersedia terhadap gangguan-gangguan macam ni lah. Agak-agak payah, tinggal rumah tu, beli rumah lain. Pasal memang ada tempat kan. Kalau saya ni lah di Perkelah Hulu tu, ada kawan saya seorang, nama dia Azmi, meniaga. Meniaga ni macam-macam lah sikit. Dia memang ada tanah ayah dia, arwah dia, ayah dia buat rumah, duduk banyak tahun lah. Ni tahun ke-8 dia duduk, teruk lah, tak boleh duduk lah kata dia. Yang saya cerita tadi, nak masuk dia, boom, mata bumbung tu. Tu kita Darushifa datang, dia minta bantuan, kata lah habis beribu-ribu lah. Anak ni, tak tahulah, menjerit sana, menjerit sini, bawa parang, ambil pisau, jolok badan, tikam mak bapak, maghrib je, habis, hara tu mah. Habis-habis tak boleh nak ubat lah, macam mana? Tinggal pergi sewa rumah lain kat taman, rumah tu, memang susah kan? Memang susah. Kalau ada sikit saya sebut ni, kebun kita, memang tempat laluan gajah. Macam mana tak nak bagi gajah lalu? Susah macam, memang highway dia. Itu buat macam mana? Jual lagi tanah lain. Pasal tak boleh kan? Memang lalu ada. Itu kat kebun kita, ada babi memang lorong tu. Mesti babi yang sekali main 50 ekor. Tanam apa-apa habis. Buat pagak pun habis. Macam mana? Jual beli lain lah. Tak apa buat tembok powernya. Tu kalau nak buat. Tu babi. Tapi ni jin kan? Jin bukannya babi. Dia ada benda yang susah kita nak halang dia. Macam tu lah sikit kot panduan. Kadang jenuh melawan, tak kuat kita lawan. Itu kot. Allah Allah. Ya. Ni selalunya gangguan ni selalu kena pada asrama-asrama perempuan. Ya. Kalau perempuan ni ada sekolah agama. Ya. Jadi adakah gangguan diri tu atau makhluk aku ni? Yang kena Ya, terima kasih soalan tu. Gangguan kebanyakan ni di asrama perempuan. Ya, kata asrama perempuan, kami di pondok kena gangguan.
Yang kata hak perempuan, hal lelaki pun kena. Tapi lelaki jarang. Ha? Kami di pondok kena. Kalau selalunya awal tahun. Ni kami baru lepas ke lagi. Kat sekolah. Tapi ada kawan-kawan saya yang jenis dia ada belajar daripada Darul Syifa punya geng-geng ni. Tak apalah, ada apa-apa panggil dia orang. Tu, ni lah. Ada. Lagi pak-pak tepuk-tepuk jalan. Selesai. Tapi dia kata gangguan tu ada, memang ada. Terutama kalau sikit sebab dia gangguan ni antaranya satu tempat tu sendiri. Kalau kami kalau di pondok daripada arwah Tok Guru dulu. Memang dia awal tahun misalnya ada gangguan. Pasal tapak tu, pasal pernah jadi gelanggang silat yang gelanggang tak ditutup. Cerita asal usul dia macam tu. Jadi memang ada gangguan. Kalau asrama-asrama perempuan pun biasanya itulah tanah-tanah tu kadang-kadang dibangunkan, memang biasanya jin pernah duduk situ. Sikit umpama itu. Ataupun kadang dia dah jadi tempat lepak dia pasal musim cuti balik kosong. Dia duduk situ, masuk geng ni, lepas cuti, masuk dia dah jadi sarang dah. Jerit lagi. Jadi gitu. Orang tu sebut histeria tu, jin lah tu. Bukan histeria, jin. Memang gangguan jin. Cuma macam mana nak pulihkan dia balik? Dia kuatkan amalan balik lah. Akidah betul, amalan kuat. Dan memang biasanya siapa cuai ni kena. Dan antara yang selalu yang kena orang yang memang ada hubungan dengan jin. Bapak dia Tok Bomo. Ni sat. Mai yang pondok, jerit lalu. Pasal apa? Lorong dia dah mudah. Jin dah biasa bertapak dalam rumah dia, keturunan mak bapak dia. Dia kenal, tengok muka pun dia kenal. Ni geng aku ni. Dia masuk. Selalunya kalau saya lah pengalaman tengok budak-budak ni, budak-budak kalau yang masuk tu tanya, ada masalah. Bapak hang macam mana? Pergi sembahyang. Bapak tak sembahyang, bapak tak pernah mengaji pun mudah gangguan. Mudah gangguan. Kalau yang baik-baik ni selalu jarang. Ataupun jenis hoha-hoha. Waktu maghrib, tambah pula tak boleh sembahyang. Masa tu duk hoha tu. Sagi. Tu. Ya, pengalaman, saya sebut pengalaman. Jadi kaedah saya pun kalau nisbah dia orang panggil, saya kata tak larat nak jampi kat hamba. Ada satu hari nak pergi jampi malam-malam pukul 2 pagi, 3 pagi dia jerit. Apa? Tu yang kalau saya sebut ni, kalau arwah Tok Guru macam mana? Dia kata ni mak ayah dia siapa? Telefon panggil mai. Elok asal balik. Betul apa? Jagalah elok sendiri. Pasal benda ni memang dia ganggu. Tambah hampa ada apa-apa hubungan apa-apa ke pelik-pelik Tapi selalu Tok Guru tak pernah merepek banyak hamba tu. Dia sebut gitu kan lah. Balik ubat elok memang ngaji. Kalau hamba memang ada niat tak elok, memang ada benda-benda, ada dah link benda-benda tak elok, memang main kena ganggu. Macam tu kot. Jadi jaga-jaga tentu lah. Dari segi ada ya, memang ada gangguan macam tu. Nak kata cuma asrama orang perempuan je kan, lelaki pun ada. Tapi biasanya perempuan lah, pasal dia orang ni lemah sikit. Nak ada waktu-waktu tak ada sembahyang, masa tu duk hoha-hoha tu, biasanya masa tu kena. Allah a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika. Abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.